Aktiviti jenayah cyber yang semakin meningkat di Malaysia memberi ancaman serius kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Lee Chee Leong, peningkatan ini disumbang jumlah pengguna internet yang melonjak mencecah 21 juta orang ketika ini. Statistik yang dikeluarkan Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu menunjukkan aktiviti jenayah cyber telah menyebabkan Malaysia kerugian RM179.3 juta tahun lalu. Selain itu, turut membimbangkan adalah peningkatan aktiviti pengubahan wang haram yang bukan sahaja dihadapi Malaysia, malah negara-negara lain. Justru bagi mengawal aktiviti jenayah berkaitan keuangan ini, beliau berkata kerjasama antara penguatkuasa undang-undang, pengawal selia dan sektor swasta perlu diperkukuh. Beliau berucap pada Forum Pertahanan Perniagaan yang dianjurkan BAE Systems Applied Intelligence di Ibu Negara. Berdasarkan video itu tadi, ini menunjukkan bahawa jenayah siber sangat berleluasa sehingga membimbangkan masyarakat. Pada era globalisasi ini, kemudahan sains dan teknologi sangat memudahkan kita untuk mengakses maklumat dengan hanya di hujung jari. Tapi dengan hanya hujung jari, akaun di dalam bank kita, maksud saya duit di dalam akaun bank kita akan hilang. Dengan hanya satu panggilan telefon sahaja, kita boleh jatuh fakir miskin dalam waktu yang singkat. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan kemajuan sains dan teknologi kerana ingin memenuhi nafsu serakah mereka. Jadi di sini saya Nur Amalina binti Abdul Rasid, moderator anda dalam Bual Bicara Santai Sahajalah bersama para jemputan akan cuba mengupas, menggali dan mencari tajuk kita pada hari ini, iaitu
penjenayah siber, ancaman dan hak pengguna. Okey, jadi di sini saya akan memperkenalkan para jemputan kita. Saya memperkenalkan yang pertama adalah Puan Nur Alia Nazmin binti Mat Sulaiman yang merupakan pegawai Suruhanjaya Telekomunikasi. Yang kedua adalah Encik Muhammad Haziq bin Muhammad Rafi yang merupakan mangsa jenayah siber. Dan yang terakhir sekali adalah Tuan Haji Muhammad Faizul Naim bin Muhammad Zahari merupakan Ketua Polis Daerah Kuala Neres, Terengganu. Jenayah siber ini sangat ditakuti dan digeruni kerana jenayah ini tidak boleh dilihat. Mereka menggunakan pengaksesan internet untuk mendapatkan semua data kita. Jenayah ini juga sangat berbahaya seperti jenayah membunuh, mencuri, merompak maupun merogol kerana ini melibatkan harta benda kita. Jenayah ini juga tidak terdapat di dalam negara saja, malah negara luar juga boleh mengakses data kita dengan hanya pengaksesan internet itu tadi. Mereka ini sanggup mengambil kesempatan di dalam kesempitan di mana mereka menganiaya mangsa-mangsa yang telah bersusah payah memerah keringat untuk mendapatkan harta benda mereka. Jenayah siber yang sentiasa berlaku di Malaysia adalah seperti hacking, phishing maupun pemindahan wang secara haram. Malah mereka menggunakan media sosial seperti WhatsApp, email, Telegram maupun Facebook untuk mendekati mangsa-mangsa yang lemah. Tetapi ada juga yang sanggup bergolok gadai demi cinta. Mereka sanggup memberi apa sahaja demi cinta. Kerana apa? Mereka kata cinta itu adalah segala-galanya. Sedangkan orang yang berjanji bersama mereka untuk hidup semati membawa lari barang-barang berharga mereka seperti wang. Jadi di sini saya berharap para hadirin dapat memilih pasangan yang betul untuk tidak merana kelak. Penjenayah ini juga menggunakan panggilan telefon seperti mereka menyamar menjadi pegawai polis, pihak mahkamah maupun pihak bank untuk menjerat mangsa-mangsa, dan jika mangsa tidak mengikuti apa yang mereka katakan, mereka takut dipenjarakan maupun ditangkap. Jadi di sini saya harap para hadirin boleh sentiasa berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Penjenayah ini sangat licik seperti musang yang mencari mangsanya. Jadi dan juga jenayah siber ini merupakan di antara jenayah yang paling tinggi kesnya di Malaysia dan juga negara-negara maju seperti Jepun dan Amerika. Allah Akbar, terlalu panjang lebar ya saya bercakap. Jadi kita akan terus ke agenda seterusnya, iaitu saya akan bertanya kepada para jemputan dalam tajuk kita, iaitu penjenayah siber, ancaman dan hak pengguna. Bertanya kepada Puan Alia kita, ada tidak hak pengguna siber sendiri dan bagaimana MCMC ini mengesan penjenayah siber dan langkah untuk menangani penjenayah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari moderator dan terima kasih juga kerana beri kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ni. Okey, berbalik kepada soalan yang tujuh tadi, saya akan jawab satu persatu. Okey, yang pertama adalah peranan SKMM. Okey, peranan SKMM. Peranan utama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia adalah untuk mengawal sedia peraturan yang berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu, SKMM juga berperanan untuk melaksanakan dan menggalakkan objektif dasar nasional kerajaan untuk sektor komunikasi dan multimedia.
dan SKMM juga membantu dalam memantau aktiviti komunikasi dan multimedia. Okey, yang kedua saya akan cakap mengenai hak-hak pengguna. Okey, seperti mana yang diketahui ataupun seperti mana yang kita sedia maklum pada masa kini, perkembangan pesat dalam teknologi membawa kebaikan kepada kita dalam pelbagai sektor, terutamanya pendidikan. Okey. Walau bagaimanapun, ada setengah pihak yang mengatakan bahawa perkembangan ini akan memberi kesan buruk kepada pengguna. Dan isu ini juga hangat diperkatakan dalam masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Okay, hal ini demikian kerana kebanyakan pengguna mereka kurang peka ataupun kurang sensitif terhadap kesan-kesan buruk yang mungkin akan mereka alami dalam penyalahgunaan teknologi. Okay. Contohnya, penyalahgunaan teknologi pada masa kini akan menyebabkan kerugian wang ringgit, menjatuhkan reputasi dan juga mungkin akan melibatkan pihak yang berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM. Antara kes-kes lain yang sering berlaku adalah jumlah bil telefon yang melebihi daripada had penggunaan, dan juga penyebaran video dan gambar yang mungkin akan memalukan individu yang berkaitan. Okey. Demi menjaga kepentingan pengguna, pihak SKMM tidak akan berdiam diri. Malah kami akan lebih proaktif dan peka dengan keperluan semasa agar dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Ketua Jabatan Perlindungan dan Biro Aduan Pengguna SKMM, iaitu Ratnawati Talib, pernah mengatakan bahawa semua hak yang membabitkan para pengguna telekomunikasi telah pun terkandung dalam Akta ataupun dalam Seksyen 195 dan 196 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Okay. Selain itu, ancaman lain yang ataupun mungkin memberi kesan buruk kepada pengguna adalah pelbagai jenis virus, malware, penipuan perbankan dan lain-lain penipuan dalam talian yang hingga menyebabkan kerugian jutaan ringgit. Sehubungan itu, SKMM bertanggungjawab untuk menangani masalah yang berrasa ini. Jadi, Ketua Jabatan Pengawasan Rangkaian SKMM, iaitu Encik Hairul Anwar Makno, telah menubuhkan Pusat Keselamatan Rangkaian ataupun Network Security Center NSC bagi menangani masalah ini. Tujuan penubuhan NSC adalah untuk menjalankan aktiviti pemantauan ke atas tahap keselamatan keseluruhan rangkaian dalam negeri dengan kerjasama sektor awam dan sektor swasta. Peruntukan penubuhan pusat seumpama ini telah terkandung dalam Seksyen 3/2 Akta Komunikasi dan Multimedia demi ataupun bertujuan untuk menjaga kepentingan para pengguna internet dalam negara ini agar lebih terjamin. Dan ia misalnya sebagai salah satu objektif dasar negara bagi memastikan keselamatan maklumat, kebolehpercayaan dan integriti rangkaian dalam industri komunikasi dan multimedia. Selain itu, pihak SKMM juga telah membangunkan satu sistem, iaitu sistem MaduNet yang bertujuan untuk mengumpul maklumat yang berkaitan dengan serangan-serangan siber ataupun
terutamanya malware. Okay. Melalui kaedah pengawasan di tempat-tempat strategik, setiap serangan malware yang mensasarkan sistem rangkaian akan dapat dikenal pasti, sekaligus membolehkan amaran awal disalurkan kepada pengendali rangkaian untuk mengambil tindakan lanjut untuk membendung masalah jenayah siber daripada berlaku. Okay. Soalan yang ketiga adalah mengenai bagaimana SKMM mengesan jenayah. Okay, saya sebagai pegawai SKMM, apa yang ingin saya katakan adalah mengesan jenayah siber adalah tidak mudah. Jadi, anda haruslah, anda yang berperanan sebagai pengguna, anda haruslah berani untuk membuat aduan terus kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi, apabila kami menerima aduan, kami akan terus melakukan penyiasatan. Seperti contoh yang baru-baru terjadi adalah mengenai kes penularan berita palsu COVID-19. Okay. Ada pihak yang bertanggungjawab telah membuat aduan. Sejurus kami menerima aduan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dengan Polis Diraja Malaysia bekerjasama melalui Jawatan Kuasa Jenayah Cyber menangani penyebaran itu. Okay. SKMM telah menerima sebanyak 43 laporan daripada orang ramai dan 18 suspek telah dikenal pasti. 6 daripada mereka termasuk seorang selebriti telah didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 505(b) Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika didapati bersalah. Jadi itu sahaja pengongsian saya setakat ini. Saya akan kembalikan kepada moderator kita. Okey, terima kasih Puan Alia kerana telah memberi penerangan yang bagus. Di sini saya ingin merumuskan apa yang Puan Alia telah katakan ini, bahawasanya pihak MCMC telah menubuhkan pusat keselamatan rangkaian untuk menangani masalah jenayah ini serta dan juga membangunkan Madunet untuk mengesan dan juga mengumpul maklumat serangan siber seperti malware, dan pihak MCMC juga telah bekerjasama dengan ISF seperti Celcom, Digi atau Maxis dan juga rangkaian lain untuk agar pengguna perkhidmatan dapat dibantu jika berlaku masalah. Okey, saya ingin bertanya pula kepada Encik Haziq kita, di mana Encik Haziq kita ni sendiri adalah merupakan mangsa keadaan jenayah cyber ataupun buli cyber. Jadi saya ingin bertanya kepada Encik Haziq, Encik Haziq ni pernah tahu tak tentang pembulian cyber ataupun jenayah siber ini, atau dan juga bagaimana pengalaman Encik Haziq sendiri dalam menangani masalah jenayah siber ini, dan apakah yang dilakukan oleh Encik Haziq bila terasa sedih selepas kejadian ini? Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator kita yang sudi menjemput saya ke program forum yang semestinya mampu memberikan informasi, pandangan, luahan maupun cadangan terhadap isu-isu semasa yang berlaku di negara kita ni sebenarnya. Saya sangat berbesar hati kerana dijemput untuk berbincang mengenai isu yang semestinya mampu dikaitkan dengan zaman yang serba moden ini. Sudah lama saya menonton rancangan ini namun belum diberikan peluang untuk menjadi tetamu jemputan. Baik, jika kita lihat pada zaman era teknologi yang serba-serbi mencabar ini, kita sebenarnya tidak lari dari mendengar tentang media sosial, sama ada dari rakan
ataupun dari ahli keluarga dan individu-individu lain. Keujaran media sosial ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebaliknya, ia telah menjadi suatu kebiasaan untuk sebahagian dari lapisan masyarakat di negara ini. Namun begitu, walaupun dengan keujaran media sosial ini, kita tidak lari daripada kerenahan manusia yang pelbagai, sama ada baik ataupun buruk. Isu tentang ini sering dikaitkan dengan sikap pengguna itu sendiri, sama ada baik ataupun buruk. Kira-kira 2 bulan yang lepas, saya telah menerima satu mesej daripada kumpulan bualan WhatsApp yang berupa borang atas talian. Borang tersebut dipercayai merupakan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada mahasiswa dan juga mahasiswi. Saya tidak teragak-agak untuk mengisi borang tersebut kerana memandangkan beberapa kawan saya juga telah mengisi borang tersebut. Namun begitu, setelah beberapa minit saya mengisi borang butiran penting seperti nombor kad pengenalan dan juga butiran bank, saya menerima satu mesej berupa nombor TAC. Nombor TAC adalah nombor sulit yang akan diberikan kepada individu sekiranya ingin melakukan urusan jual beli di atas talian. Saya berasa pelik kerana seingat saya tidak ada membuat urusan jual beli. Namun begitu, setelah disiasat, borang yang saya telah isi tersebut adalah borang palsu yang bertujuan untuk mengambil wang dalam simpanan saya. Saya terus melaporkan perkara ini ke pihak Suruhanjaya MCMC dan juga polis yang berdekatan. Pada waktu itu saya rasa kurang selera makan dan juga sering berasa risau. Perasaan itu berlega-lega di fikiran saya pada waktu itu. Namun begitu, saya sangat bersyukur kerana ramai individu yang datang untuk memberikan semangat kepada saya, khususnya ibu bapa, ahli keluarga dan rakan-rakan yang saya percayai. Mereka sangat prihatin dengan keadaan saya pada waktu itu. Mereka tidak putus-putus untuk bertanyakan khabar serta memberikan dorongan kepada saya untuk meneruskan rutin harian saya. Selain itu, untuk mengurangkan rasa sedih yang dihadapi, saya juga melakukan aktiviti yang saya gemari seperti memasak dan mengemas rumah. Ia adalah seakan-akan terapi untuk saya dan juga untuk melupakan masalah yang saya hadapi buat sementara waktu. Akhirnya, setelah beberapa prosedur yang saya lalui dan juga prosedur yang dilakukan oleh mereka, kini saya mampu menarik nafas lagi kerana itu sudah selesai dalam masa beberapa minggu sahaja. Terima kasih Encik Aziz atas perkongsian pengalaman Encik di mana saya merumuskan bahawasanya kebebasan bersuara di dalam media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab, dan juga saya yakin dengan sokongan ibu bapa, rakan-rakan yang dipercayai dan juga ahli keluarga dapat membantu Encik Haziq meneruskan kehidupan dengan lebih positif. Terima kasih Encik Haziq ya. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada Tuan Faizul kita, iaitu sebagai pihak polis sendiri, ada berapa maksud saya di mana di dalam Malaysia ini berapakah peratus jenayah cyber yang berlaku, dan juga bagaimana pihak polis sendiri menangani masalah ini jika terdapat laporan, dan ada undang-undang terhadap penjenayah cyber atau tidak. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, untuk statistik, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia (PDRM), sebanyak 11,875 kertas siasatan jenayah cyber dibuka pada tahun lepas, berbanding dengan 10,753 kertas siasatan pada tahun 2018. Jumlah kerugian daripada kes-kes jenayah cyber ni pula telah meningkat sebanyak 24.9%, yang mana daripada 398.6 juta pada tahun 2018 telah meningkat kepada 497.7 juta ringgit, yang mana di sini kita dapat tahu sebanyak 24.9% kes telah meningkat. Daripada jumlah itu, jenayah penipuan telekomunikasi masih mendahului segala kerugian yang kita hadapilah dengan jumlah kerugian sebanyak
RM254.6 juta. Manakala jenayah penipuan e-kewangan pula mencatatkan kerugian sebanyak RM135.9 juta. Perhatian jadi disebabkan oleh beberapa perkara yang merugikan melibatkannya cyber ini, kita perlu memberi lebih perhatianlah kepada kedua jenayah ni, yang mana telah merangkumi sebanyak 78.5% daripada jumlah kerugian pada tahun lepas. Okey, biasanya jenayah cyber ni berlaku kepada pengguna-pengguna laman jual beli atas talian, permainan cyber dan perbankan atas talian. Sebagai contoh, ada laman jual beli yang tertentu meminta pengguna memasukkan nombor kad kredit mereka dan serta maklumat peribadi mereka, yang mana laman web tu adalah yang sebenarnya adalah laman web palsu. Okey, jadi bila maklumat tadi telah diperoleh daripada pengguna dan diperoleh kepada penjenayah cyber tu, penjenayah tu akan mula melakukan beberapa transaksi ataupun sekali je transaksinya tanpa pengetahuan pengguna. Ada laman yang memaparkan barang-barang menarik, contohnya seperti telefon mudah alih, tablet, aksesori wanita, bagi mengaburi mata pengguna untuk melakukan pembelian barang-barang berkenaan menggunakan kad kredit. Namun begitu, setelah pengguna tersebut melakukan transaksi pembelian, barang-barang tersebut tidak akan diterima oleh mereka, walaupun setelah sekian lama menunggu, umpama menunggu bulan, jatuh ke riba. Okey, oleh hal yang demikian, di sini kita telah tahulah bahawasanya pengguna tu telah pun ditipu oleh penjenayah cyber. Jadi, adalah penting untuk kita selaku pengguna melakukan transaksi di laman yang boleh dipercayai dan selamat untuk melakukan transaksi keuangan ataupun urusan jual beli. Jadi, selaku pengguna juga, kita tak bolehlah melakukan transaksi pembelian ni di mana-mana sahaja ikut suka, tak boleh. So, kita kena cari juga satu laman web yang dipercayai dan diperakui oleh semua orang. Okey, untuk seterusnya adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak polis. Okey, biasanya bagi jenayah siber ini, pihak polis akan rujukkan kes ni kepada jawatan kuasa khas, iaitu jawatan kuasa khas jenayah cyber. Okey, bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil dan dijalankan dengan lebih teratur, terutamanya membabitkan kesihatan dan pendakwaan kelab. Okey, baik. Ahli jawatan kuasa khas ni telah disertai oleh beberapa badan agensi, termasuklah dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, okey, Wakil Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu KKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Kebiasaannya kebanyakan kes siber ni mengambil masa yang agak lama lah untuk diselesaikan, sebab biasanya benda-benda yang berkaitan dengan alam maya ni agak susah lah untuk diselesaikan, bukan benda mudah, sebab kami perlukan beberapa kepakaran daripada beberapa kaki tangan yang terlibat lah. Okay, ada jugalah kes yang paling cepat pun biasanya diselesaikan dalam masa 2 tahun. Itu yang paling cepat lah yang pernah PDRM dan jawatan kuasa khas ini pernah tangani. Okey, baiklah. Untuk akta-akta dan hukuman yang boleh dikenakan kepada penjenayah siber ni adalah biasanya kesalahan jenayah siber biasanya tertakluk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengikut Seksyen 211 dan Seksyen 233 yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 1 tahun ataupun denda sebanyak RM50,000 ataupun kedua-duanya sekali. Okey, selain daripada akta yang saya sebut tadi juga, ada lagi beberapa akta yang boleh dikenakan kepada pesalah-pesalah siber ini. Antaranya adalah Akta Jenayah Komputer 1997,
Akta Tanda Tangan Digital 1997 juga, Akta Telekomunikasi 1997 dan juga Akta Hak Cipta 1987. Okey. Yang mana semua akta yang telah saya sebutkan tadi ni memperuntukkan hukuman yang berbeza-beza kepada pesalah, sama ada dari segi tempoh penjara dan juga jumlah denda yang bakal dikenakan kepada pesalah. Biasanya minimum penjara yang dikenakan adalah 1 tahun dan kadang-kadang boleh melebihi kepada 5 tahun. Itu bergantung kepada kesalahan siber yang dilakukan oleh penjenayah tersebut. Okey, terima kasih Tuan Fazul. Jadi di sini saya ingin merumuskan bahawa pihak polis akan cuba sedaya upaya untuk menangani masalah ini dan juga mempanteras jenayah siber ini. Okey, seterusnya soalan kedua ni soalan umum di mana ketiga-tiga panel para jemputan boleh jawab atau ada sesiapa yang ingin jawab, silakan. Jadi saya nak tanya bagaimana kita nak beri kesedaran kepada pengguna siber yang lain untuk sentiasa berhati-hati dalam memberi maklumat di alam cyber. Okey, silakan. Sedikit pendapat saya. Okey. Langkah-langkah yang kita ambil untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Kami dari saya adalah pihak daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebagai langkah untuk mengawal kes jenayah siber dari terus berluasa, KKMM telah menggerakkan kempen kesedaran dan pencegahan jenayah komunikasi pada November hingga Disember tahun 2019. Agensi jabatan di bawah KKMM seperti SKMM bernama RTM, Jabatan Penerangan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional ataupun FINAS, dan bahagian komunikasi strategik KKMM telah menggalas tanggungjawab mempromosi dan mengadakan program khas masing-masing bersempena untuk menyokong kempen berkenaan lah. Okay. Selain itu, kerjasama dengan rakan strategik seperti PDRM, rangkaian media swasta, pelbagai kementerian, badan-badan bukan kerajaan dan pemimpin masyarakat adalah salah satu langkah untuk meningkatkan keberkesanan kempen ini. Sebagai contoh, yang saya akan katakan adalah Polis Diraja Malaysia PDRM. Mereka akan membantu dari aspek penguatkuasaan dan bahan kempen, sementara stesen TV dan radio swasta pula membantu menyebar luas bahan kempen serta pelibatan kementerian lain membenarkan jerayawara kempen di tempat masing-masing. Okay. Kerjasama dengan badan bukan kerajaan dan kumpulan pemimpin masyarakat juga bakal dijalin untuk menambahkan lagi keberkesanan kempen. Sasaran utama yang dikenal pasti bagi kempen adalah orang awam, terutama pesara, wanita yang berkejaya dan golongan pertengahan umur, kerana seperti yang kita tahu, golongan-golongan ini mungkin akan lagi mudah terjebak dengan jenayah siber. Okay. Selain itu, kempen yang dilakukan oleh KKMM dan bersama-sama pihak-pihak yang terlibat, kempen juga mensasarkan golongan-golongan muda termasuk pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Okey, itu sahaja yang saya ingin menambahkan. Terima kasih. Okey, berbalik kepada soalan saudari moderator kita ya. Okey, macam mana kita nak bagi kesedaran kepada pengguna supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan laman siber ni? Okey, sejujurnya bagi pihak saya lah agak susah ya untuk memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna mengenai jenayah siber ni. Apa yang mampu dibuat sekarang adalah dengan menyiarkan pelbagai iklan-iklan yang berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan
menerusi media-media massa serta media cetak. Okay, hari ni pun kita dapat tengok lah kan, banyak iklan-iklan dekat televisyen ataupun corong-corong radio yang selalu menitik beratkan masyarakat kita hari ini supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan laman siber ini. Okay. Sebahagian pengguna, mereka juga harus sedar mengenai kewujudan kes-kes jenayah alam maya ni. Mereka juga harus tahu bahawa tiada keuntungan ataupun kemenangan yang mudah untuk datang sekelip mata melalui email. Umpama orang mengantik Sokar Bantal lah, duduk dekat rumah aja, apa tiba-tiba dapat mesej yang mengatakan beberapa telah RM1,000 dah telah dimasukkan ke dalam akaun anda. So macam benda-benda macam tu tak logik lah untuk berlaku. Jadi kita sebagai pengguna ni jangan mudah percayalah dengan apa-apa yang berlaku di alam cyber ni. Okay, selain itu juga, pengguna juga harus mempunyai pengetahuan lah yang asas mengenai keselamatan siber ini untuk memeriksa sama ada aplikasi atau laman web yang mereka lawati itu selamat dan tulen. Okay, benda-benda macam ni penting lah kan untuk pengguna-pengguna ni. Jadi biasanya pengguna ni sendirilah perlu memainkan peranan untuk menyedarkan diri mereka sendiri bahawasanya perkara-perkara di laman web ni tidak sentiasanya selamat. Okey. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat yang diberikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi sebenarnya jika kita lihat dari sudut positif, saya merasakan bahawa terdapat banyak pengajaran dan juga iktibar yang kita boleh ambil. Setiap kejadian yang berlaku dalam hidup ini sudah tentu ada hikmah di sebaliknya. Saya kerap mencari apa kesan positif terhadap apa sahaja berlaku dalam kehidupan saya. Jadi saya suka untuk mengingatkan kepada penonton di luar sana untuk menyemak banyak kali laman web yang dibuka, khususnya apabila ia melibatkan pemberian bukti-bukti peribadi yang sangat penting seperti nombor kad pengenalan dan juga butiran bank. Sebagai contoh, baru-baru ini kerajaan telah melancarkan bantuan prihatin nasional bagi menampung keperluan rakyat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dilancarkan. Untuk memohon bantuan tersebut, bagi pemohon baru, mereka perlu mengisi borang tersebut secara atas talian. Adalah sangat penting bagi setiap rakyat, khususnya bagi mereka yang kurang mahir, untuk memastikan bahawa laman web ini merupakan laman web yang dipercayai. Antara cara untuk memastikan bahawa laman web itu adalah selamat adalah dengan cara mencari lambang mangga yang terkunci di bahagian kiri pautan web tersebut. Selain itu, sebelum mengisi maklumat peribadi, kita perlulah merujuk kepada orang yang lebih arif ataupun lebih pakar mengenai bidang IT tersebut. Ini adalah supaya untuk dapat mengelakkan penipuan terhadap wang yang telah kita simpan di dalam akaun kita. Kesannya, jika kita secara tidak sengaja memberikan maklumat kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, kemungkinan mereka akan mengambil wang yang disimpan di atas talian. Jadi sukalah saya ingatkan bahawa kita hendaklah sentiasa mengetahui apa isu-isu semasa yang berlaku terhadap, khususnya di internet ini, kerana internet ini merupakan, walaupun ia memberikan faedah yang sangat banyak kepada masyarakat, namun kita perlu berhati-hati untuk ketika menggunakan internet ini. Ya. Kita ada panggilan telefon ya dari kalangan penonton. Okey, ya silakan. Silakan. Hello? Yeah, I'm Melissa from KL. Saya ingin bertanya, kan sekarang musim COVID-19. Bagaimana cara untuk mengenal pasti maklumat palsu COVID-19? Thank you. Ya, terima kasih atas soalan itu tadi. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Haji Faizul lah berkenaan dengan apa yang penonton itu tanya tadi. Bagaimana cara untuk mengenal pasti maklumat palsu berkenaan COVID-19 ini, di mana sekarang pun terdapat berita-berita palsu ya yang berkenaan COVID-19 di mana-mana saja. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Haji Faizul, bagaimana cara untuk mengenal pasti maklumat palsu berkaitan COVID?
COVID-19. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudari Melissa yang telah menghubungi kita tadi. Okey, yang bertanya mengenai cara untuk mengenal pasti penyebaran berita-berita palsu. Okey, buat masa sekarang ni kita sekarang banyaklah mendengar berita-berita palsu kan. Terutamanya pasal COVID-19 yang tengah melanda negara ni. Okey, jadi di sini saya ingin menasihatkan pengguna seperti saudari Melissa tadi, saya juga selaku pengguna juga, okay, agak lebih berhati-hati dan pekalah dengan berita-berita palsu sebegini serta mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan berwaspada apabila menerima mesej melalui sistem pesanan ringkas iaitu SMS ataupun WhatsApp ataupun sebarang media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Okey. Jika tidak pasti mengenai kesahihan berita tersebut, sila hubungi MC ataupun bahagian komunikasi dan multimedia bagi meminta penjelasan sama ada berita yang kita terima ataupun siapa-siapa sahaja yang terima yang dihantar itu adalah berita yang sah ataupun tidak sebelum anda bertindak untuk menyebarkannya bagi mengelakkan sebarang salah fahamlah yang berlaku kerana penyebaran berita palsu pun boleh dikenakan tindakan undang-undang juga. Sekian daripada saya lah selaku yang bertanggungjawab untuk menjawab persoalan yang diutarakan oleh saudari Melissa di talian seketika tadi. Okey, baiklah. Terima kasih atas perkongsian itu Encik Faizul, dan saya berharap para penontonnya jangan sesekali berkongsi berita-berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Okey, baiklah. Dengan ini kesimpulannya untuk tajuk kita pada kali ini iaitu penjenayah siber, ancaman dan hak pengguna. Kesimpulannya, kita perlu berhati-hati dalam menerima panggilan yang tidak dikenali atau menekan butang pada mesej-mesej yang diberikan tanpa kita tahu apa isinya. Jadi saya harap para penonton juga berhati-hati, dan bila terjadinya sebegini, kita perlu mengambil tindakan segera supaya pihak polis dan juga pihak MSNC dapat membantu anda menyelesaikan masalah ini. Dan ketika mana slogan dunia tanpa sempadan yang digunakan bagi dunia siber dan internet ini, maka ia tidak bermakna kebebasan mutlak diberikan tanpa garis panduan dan juga etika yang perlu dipatuhi oleh pengguna siber. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, dan jangan lupa sentiasa membuat kebaikan di bulan mulia ini. Dan di sini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan hadapan yang telah bersusah payah berhempas pulas untuk mengekang virus COVID-19 ini. Dan juga kepada para penonton, kita juga boleh membantu dengan duduk di rumah, di mana kita juga boleh melakukan pelbagai perkara yang berfaedah, mengisi masa lapang bersama keluarga dan sentiasa berwaspada ketika keluar, dan jangan lupa mencuci tangan mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya pasti kita semua boleh mencegah virus COVID-19 ini jika kita sama-sama membantu satu sama lain. Jadi saya harap penonton semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Sampai di sini sahaja buat bicara kita pada hari ini. Jadi saya berharap para penonton boleh berkongsi dengan ahli keluarga dan juga rakan-rakan untuk mengelakkan mereka menjadi mangsa jenayah siber seterusnya. Jadi yang penting jangan berkongsi berita palsu, jangan kongsi jika tidak pasti. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.